A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma 'allimna alladhi yanfa'una, Allahumma faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina ma'a ahli al-kutri al-untha wa dhakar. Allahumma inna na'udzubika minal barsi wal junud wal juzam wa min sayyi'il aqsam. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan Timbalan Mufti Sahibul Fadilah Dr. Muhammad Syahid bin Muhammad Fazil. Yang saya hormati Pegawai Jabatan Mufti Negeri Kelabu selaku Setiausaha Jawatan Kuasa Fatwa, iaitu Ustazah Nurul Fahana binti Nur Hishamuddin. Yang berusaha Pegawai Istimbat Dr. Isra binti Sarip. Tidak dilupakan panel akademik yang turut hadir Profesor Dr. Muhammad Faiz Fahmi bin Ahmad Badrul Abidin dari Universiti Sultan Zainal Abidin. Saya dimaklumkan setiausaha bahawa panel pakar syariah kita Profesor Madya Dr. Zubaidah Muhammad Razali dari Universiti Madinah dan Ustazah Hatiatul Masyadi selaku pegawai buhut ada masyarakat sebentar ya. Mungkin capaian internet tidak berapa mengizinkan. Baik Ustazah Farhana, adakah mereka sedang menguruskan keadaannya? Betul Datuk. Baiklah, tidak mengapa. Saya merasakan memo dan maklumat muzakarah untuk sidang kali ini sudah dikeluarkan, jadi tiada masalah lah untuk kita teruskan. Untuk bahagian pengenalan dahulu, secepat mungkin memandangkan terdapat 3 lagi sidang muzakarah yang perlu dihadiri selepas ini. InsyaAllah mereka akan menyusul dalam waktu terdekat. Menariknya, sidang maya pada pagi ini dengan kawalan Perintah Kawalan Pergerakan yang berkuasa sehingga 18 Februari, jadi norma barulah untuk kita semua bermuzakarah secara atas talian bagi menyelesaikan isu dan permasalahan ummah di negeri kita. InsyaAllah pada hari ini kita akan bermuzakarah berkaitan isu pengalihan kubur lama di atas tanah lot 269 GM 1317 Kampung Hiliran, Mukim Losong, daerah Kuala Terengganu. Tanpa melengahkan masa, saya serahkan kepada setiausaha untuk membacakan permohonan tersebut. Persilakan. Baik, terima kasih Datuk Mufti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Sihat ke? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sihat. Okey, baik, saya akan teruskan berkaitan muzakarah ini. Okey. Sebenarnya 2 minggu lepas kita telah menerima surat permohonan ni. Jadi saya sebagai setiausaha telah mengagihkan memo muzakarah fatwa ni sebagai persediaan kepada kita sebelum muzakarah ini dijalankan. Oleh itu pada hari ini muzakarah ni diadakan secara atas talian bertujuan untuk membincangkan tentang isu pengalihan kubur lama yang berada di atas lot 269 GM 1317 Kampung Hiliran, Mukim Losong, daerah Kuala Terengganu, sama ada dibolehkan ataupun tidak. Jadi pemilik tanah ataupun pemohon dan juga pegawai dari pejabat agama daerah telah dijemput untuk bersama-sama dengan kita dalam muzakarah ini. Datuk Mufti, izinkan saya untuk membuat panggilan telefon kepada mereka. Silakan. Baik, sekejap ya. Hello, Assalamualaikum Ustazah. Ustazah dah boleh masuk dah ke dalam link yang saya bagi tadi, dan nak minta jemput juga pemohon tu ya. Okey, baik. Okey, sekejap ya semua. Okey, baiklah, kedua-dua Ustazah dan Puan Siti dah hadir dah masuk dalam kita punya muzakarah. Boleh saya mulakan Datuk? Silakan. Okay. Assalamualaikum Puan dan juga Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat? Sihat, alhamdulillah. Sihat. Okey. Sebagaimana yang Puan dan juga Ustazah tahu, keterlibatan Puan dan juga Ustazah pada hari ini adalah untuk memberikan maklumat berkenaan pengalihan kubur lama yang berada di atas tanah lot 269 GM 1317
Kampung Hiliran Mukim Losong, daerah Kuala Terengganu. Jadi oleh itu dengan sukacitanya saya mempersilakan Puan Siti selaku pemohon untuk memberikan sedikit penjelasan berkaitan permohonan Puan. Silakan. Okay, Assalamualaikum Datuk Mufti. Saya Puan Siti, merupakan pemilik tanah dan saya telah membuat permohonan di Pejabat Agama daerah Kuala Terengganu iaitu berkaitan dengan pengalihan kubur-kubur lama di atas tanah milik saya lah. Okey, yang mana tanah tersebut berada di lot 269 GM 1317 Kampung Hiliran Mukim Losong, daerah Kuala Terengganu. Okey, pada hari ini saya datang ni untuk menjelaskanlah dengan lebih terperinci berkenaan dengan permohonan saya ni. Baiklah, sebelum tu boleh saya tahu tujuan utama Puan memohon untuk mengalihkan kubur-kubur tersebut? Tujuan saya membuat permohonan untuk mengalihkan kubur-kubur lama ni adalah bertujuan untuk membina sebuah bangunan kekal lah dekat atas tanah tersebut. Okey, yang mana bangunan tersebut tu yang saya bertujuan untuk melakukan perniagaan lah ke atas bangunan tu. Okey, untuk pengetahuan Datuk Mufti sendiri, kedudukan tanah perkuburan tersebut berada betul-betul bersebelahan dengan rumah saya. Jadi saya merasakan tanah perkuburan tu tak sesuai lah berada dekat tempat tu dan akan menimbulkan masalah lah sekiranya tak alih. Okey, tambah-tambah suatu pembinaan yang akan dilakukan nanti. Jadi saya mencari alternatif berkenaan dengan apakah cara pengurusan yang terbaik lah berkenaan dengan tanah perkuburan tersebut. Sebab itulah saya refer kepada Pejabat Agama sendiri. Baiklah Puan Siti, saya rasa saya jelas dengan tujuan utama pengalihan tanah kuburan lama ini. Seterusnya saya memohon penjelasan daripada Pegawai Agama Islam Daerah Ustazah Husna berkaitan status tanah tersebut setelah menjalankan siasatan. Dipersilakan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Samaha Datuk Mufti. Baiklah, berkenaan status tanah tersebut, menurut pemohon tanah lot 269 GM 137 merupakan tanah persendirian milik beliau yang telah dibeli pada tahun 2017 melalui isteri kepada arwah bapa saudaranya yang telah meninggal pada 2003. Semasa pembelian, isteri kepada bapa saudaranya itu sedang sakit. Cariah yang telah dilakukan oleh pemohon di Pejabat Tanah Daerah Kuala Terengganu mendapati bahawa nama pada geran tanah tersebut masih atas nama Haji Khairuddin bin Muhammad yang merupakan bapa saudara pemohon. Pemohon juga bercadang untuk melakukan pindah milik pada nama geran tanah tersebut pada masa akan datang. Okey, selepas mendapatkan maklumat mengenai status tanah tersebut, satu siasatan telah dilakukan oleh pihak kami ke atas tanah tersebut yang dihadiri oleh 3 orang pegawai pejabat agama dan saya merupakan salah seorang daripadanya. Turut hadir juga Puan Siti selaku pemohon dan beberapa penduduk kampung setempat lah. Menurut Puan Siti, sebelum pembelian tanah tersebut dilakukan, beliau telah mendapat maklumat daripada penduduk setempat yang bahawa terdapat beberapa kubur lama di atas tanah tersebut. Ibu pemohon juga telah memaklumkan kepada beliau bahawa terdapat 6 atau 7 kubur lama di atas tanah tersebut yang tidak diketahui pewarisnya. Hasil daripada tinjauan yang dilakukan oleh pihak kami didapati terdapat 2 pasang batu nisan yang kedudukannya tepat dan selainnya yang manakala batu nisan lainnya diragui kedudukannya seperti mana yang dapat kita lihat dalam gambar. Okey, ini adalah gambar lokasi dan keadaan tanah tersebut. Dapat kita lihat bahawa tanah tersebut berada dalam keadaan tidak terurus. Okey, next. Okey, ini adalah gambar batu nisan yang kelihatan berselerak di permukaan tanah yang menyebabkan sedikit kesukaran bagi pihak kami untuk mengenal pasti kedudukan jenazah dengan tepat atas faktor usia kubur-kubur yang telah lama yang dianggarkan telah berusia antara 100 hingga 190 tahun. Terdapat juga batu nisan yang telah tercabut yang menyebabkan keraguan terhadap kedudukan asal kubur-kubur berkenaan. Itu sahaja laporan pada saya. Sekian, terima kasih. Alhamdulillah, saya berpuas hati dengan penerangan yang telah diterangkan oleh Pegawai Ustazah Husna. Seterusnya saya buka ruang kepada semua ahli jawatan kuasa fatwa untuk soal jawab bersama Puan Siti dan Ustazah Husna sekiranya terdapat apa-apa sahaja kemusykilan dan masalah berbangkit. Dipersilakan. Okey, baiklah.
untuk Puan Siti, saya ada satu soalan. Boleh tak Puan Siti beritahu dekat kawasan situ ada tak ataupun dekat mana tanah perkuburan yang paling terdekat? Okey, pada masa sekarang ni, setakat ni tanah perkuburan yang paling hampir dengan kampung saya ni dekat tanah perkuburan Islam Bukit Kecil, Kuala Terengganu. Okey, baik. Okey, baiklah Puan Siti. Saya nak tanya, Puan Siti tahu tak siapa pewaris-pewaris bagi jenazah yang telah dikebumikan di tanah tersebut? Okay, sebenarnya usia kubur ni memang dianggarkan dah lama lah kan, sekitar tahun 100 tahun hingga 150 tahun. Jadi disebabkan perkara tersebut, sebenarnya sukarlah untuk saya mengenal pasti waris-waris bagi setiap jenazah tersebut. Jadi yang boleh dikatakan sekarang ni waris bagi jenazah tu terdiri daripada ahli kampung itu sendiri. Alhamdulillah. Ada lagi soalan-soalan lain daripada JK? Baiklah. Saya rasa Dato' Syahid, adakah terdapat apa yang perlu diutarakan? Assalamualaikum. Terima kasih Datuk Mufti. Saya ingin mendengar pandangan daripada pihak Ustazah Husna selaku pegawai pejabat agama daerah berkaitan isu ini. Dipersilakan sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Timbalan Mufti. Saya wakil daripada Pejabat Agama Daerah mengesyorkan agar permohonan mengalihkan kubur lama di atas tanah lot 269 GN 1317 Kampung Hiliran Bukit Losong, daerah Kuala Terengganu ini dapat dipertimbangkan. Sekiranya permohonan ini tidak diluluskan oleh pihak Jabatan Mufti, pihak kami mengesyorkan agar pemilik tanah membina pagar dan mengurus kawasan kubur terbabit walaupun tidak diketahui pewaris ini demi menjaga kesucian dan kehormatan kubur-kubur terbabit. Selain itu, pihak kami juga mengesyorkan kepada pemilik tanah agar berusaha mengenal pasti pewaris atau ahli keluarga si mati bagi tujuan mendapatkan persetujuan mengalihkan kubur-kubur berkenaan. Itu saja pandangan dari pihak kami. Terima kasih. Izinkan saya mencela, Datuk. Silakan. Berdasarkan show dan juga pandangan yang telah diberikan oleh pegawai dari Pejabat Agama Daerah tadi, saya berharap Puan Siti dapat memenuhi segala show dan juga menerima pandangan yang telah diberikan oleh Ustazah Husna. Sekiranya Puan Siti ada apa-apa yang ingin disampaikan, diminta untuk kemukakan sekarang. Okay, setakat ni tak ada apa-apa. Saya cuma harapkan permohonan saya ni dapat kelulusan daripada pihak Datuk Mufti sendiri, sebabkan saya memang bercadang untuk bangunkan perniagaan saya dekat tanah tersebut. Baiklah. Terima kasih diucapkan kepada Puan Siti dan Ustazah Husna di atas maklumat dan keterangan yang diberikan. Saya rasa cukup dengan maklumat yang dibentangkan dan perkara berbangkit, maka selesai sesi soal jawab perkenalan kepada isu ini. Sebentar lagi saya dan panel Jawatankuasa Fatwa yang lain akan bermuzakarah berkaitan isu ini dan keputusan akan dikeluarkan pada akhir muzakarah ini, insyaAllah. Saya serahkan kepada Ustazah Farhana. Baik, terima kasih diucapkan sekali lagi kepada Puan Siti dan juga Ustazah Husna kerana sudi bersama dengan kami semua pada hari ini. InsyaAllah Puan Siti dan Ustazah Husna akan keluar meninggalkan sesi muzakarah kita. Baiklah, Ustazah Farhana, ahli Jawatankuasa Fatwa lain sudah bersedia? Mereka sedang bersedia, Datuk Mufti, sebentar ya. Boleh? Maklumkan jika sudah masuk ya. Okey, baik. Baik, Alhamdulillah Datuk, kedua-dua panel AJK Fatwa kita dah masuk. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baiklah. Dr. Zubaidah dan juga Ustazah Atiyatul. Jadi apa khabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lain sudah okey ya? Okey lah. Terima kasih. Baiklah, insyaAllah tadi kita baru sahaja lepas mendapatkan maklumat dari pemohon dan pegawai siasatan. Memandangkan quorum ahli jawatankuasa fatwa sudah cukup, sebelum kita nak mulakan, saya rasa
memo yang telah dikeluarkan oleh setiausaha adalah 100% sama dengan makluman yang telah diberikan pemohon sebentar tadi. Hampir sama saja semuanya. Oleh itu, Profesor Madya, Dr. Zubaidah dan Ustazah Hatiyatul boleh merujuk semula memo tersebut. Cuma untuk tambahannya, tadi pemohon ada maklumkan agar meminta diberi kebenaran mengalihkan kubur kerana ingin membangunkan bangunan kekal untuk urusan perniagaan. Jika tidak dapat dibangunkan, ianya akan merugikan kepemilikan tanah tersebut kerana ia adalah tanah persendirian pemohon. Baiklah, jelas semua ya? Jelas. Baik. Jelas. Alhamdulillah. InsyaAllah, saya mengingatkan juga ahli panel yang dihormati sekalian, muzakarah kita pada hari ini sebaiknya merujuk berdasarkan qaul mazhab Syafi'i. Sebagaimana yang ahli jawatan kuasa semua maklum, enakmen negeri ini telah memperuntukkan pengamalan usul mazhab Syafi'i dalam pengurusan fatwa. Menurut enakmen pentadbiran agama Islam negeri Kelabu tahun 2004 menyatakan bahawa sekiranya tiada pendapat dalam mazhab Syafi'i, maka perbincangan ini boleh menerima pakai pandangan mazhab lain seperti Hanafi, Maliki dan Hanbali. Namun sebaiknya pandangan mazhab lain ini hanyalah sebagai sokongan sahaja, insyaAllah. Saya persilakan kepada ahli jawatan kuasa fatwa untuk memulakan sesi pengistibatan hukum. Mungkin kita boleh mulakan dengan pembahasan dalil menurut Quran dan Sunnah. Silakan. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas suara saya semua jawatan kuasa? Okay, baiklah, insyaAllah. Terima kasih kepada Sahibul Samaha, Datuk Mufti dan juga jawatan kuasa muzakarah. Okay, saya cuba untuk memberikan sedikit hujah berdasarkan kajian yang saya dapati sebelum kita gunakan mazhab muzakarah ini daripada dalil Al-Quran dan Sunnah berikutan hukum yang berkait dengan permohonan kita pada hari ini, iaitu peralihan kubur. Jadi seperti yang kita maklum, sebenarnya hukum pengalihan kubur adalah haram dan ini adalah dinyatakan dalam surah Al-Isra ayat yang ke-70. Izinkan saya untuk baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdhila. Sesungguhnya kami telah memuliakan anak-anak Adam dan memikul mereka dengan kenderaan di darat dan di laut, dan kami memberikan rezeki kepada mereka dari perkara yang suci, dan kami telah melebihkan dan mengutamakan mereka dengan selebih-lebihnya atas makhluk lain yang telah kami ciptakan. Kalau kita tengok dalil ini menjelaskan bahawa pentingnya untuk kita menjaga kehormatan dan maruah seseorang manusia itu sendiri walaupun sudah meninggal dunia. Dan ada juga terdapat daripada tafsir Imam Al-Qurtubi berkait dengan dalil memuliakan seseorang itu walaupun sudah meninggal dunia, dan ini terdapat dalam hadis yang diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha an ummihi Amrah binti Abdurrahman anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la'ana al-mukhtafi wal mukhtafiyah. Daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawasanya Rasulullah melaknat penggali kubur lelaki dan penggali kubur perempuan, dan ini ada dinyatakan dalam kitab Al-Sunan Al-Kubra. Terdapat ada juga satu hadis yang kita boleh kaitkan iaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam an Aisyah ummul mukminin kasru azmi al-mayyit ka kasri azmi al-hayy fil ithmi. Yang mana maksudnya mematahkan tulang mayat itu sama dosanya seperti mematahkan tulang orang yang masih hidup, dan ini adalah hadis riwayat Abu Dawud. Kalau kita lihat penggalian tanah kubur ini, yang memberi kebimbangan dia adalah takut memberi kemudaratan kepada mayat. Sepanjang proses penggalian itu berlaku, kita takut akan ada tulang mayat yang patah. Jadi kalau kita nampak hadis ini, kita kata hukum mematahkan tulang manusia yang dah mati sama seperti mematahkan tulang manusia yang masih hidup, dan ia membawa kepada haram dan berdosa. Tapi tak dinafikan juga ada satu hukum pengharaman yang boleh berubah kepada harus sekiranya ada maslahat yang tertentu. Yang ini terdapat sandarkan kepada hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Jabir an Amri sami'a Jabir radhiyallahu anhu qala atan Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdullah ibn Ubay ba'dama dufina fa akhrajah fa nafatha fihi min riqihi wa albasahu qamisah. Yang mana ini Nabi SAW telah datang kepada Abdullah bin Ubay setelah dia dikebumikan, lalu Nabi keluarkan balik semula mayat tersebut daripada kubur, memasukkan sedikit daripada air liur dan memakaikan Abdullah dengan pakaian baginda. Yang ini adalah hadis riwayat Bukhari yang ke-1270. Kalau kita lihat, hadis ini menceritakan bahawa Nabi telah keluarkan balik jenazah Abdullah bin Ubay tadi yang sudah selesai dikebumikan, yang mana Nabi tukar balik kain kafan kepada baju baginda demi menunaikan janji dan hajat. Dan ketika proses mengurus jenazah Abdullah Ubay sehingga selesai dikebumikan, waktu itu Nabi tak dapat menghadirkan diri. Dengan itu, perbuatan penggalian semula kubur perlu dilakukan atas kemaslahatan diharuskan dengan
menggunakan hujah-hujah di atas. Itu sahaja. Baiklah, syukur jazilan Dr. Yusra atas pengenalan dalil Quran Sunnah tadi. Seterusnya boleh dibuka pembincangan qaul mazhab Syafi'i ataupun pembincangan para fuqaha. Persilakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Sahibu Samahah Datuk Mufti. Okey, setelah saya meneliti beberapa buah kitab rujukan Qaul Mu'tamad Mazhab Syafi'i, saya mendapati hukum pemindahan dan pembongkaran kubur ini pada asalnya tidak dibenarkan oleh Islam jika tiada apa-apa masalah atau sebab-sebab yang mendesak yang perlu kepada pemindahan kubur tersebut. Hal ini dapat dilihat dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab di mana Imam Nawawi menyatakan ulama empat mazhab telah bersepakat bahawa tidak harus untuk membongkar kubur tanpa sebab-sebab yang dibenarkan syarak. Seterusnya, dalam kitab Mughni Al-Muhtaj karangan Khatib Al-Syarbini yang merupakan syarah kepada kitab Minhaj At-Talibin Imam Nawawi, beliau menyatakan bahawa membongkar kubur selepas daripada mengebumikannya dan sebelum diperiksa oleh orang yang pakar di tempat itu sama ada untuk tujuan memindahkan mayat dan sebagainya seperti memandikan atau mengkafankan mayat, hukumnya adalah haram kerana ia akan mencemarkan maruah mayat tersebut. Jadi perbuatan ini adalah haram dilakukan melainkan jika terdapat darurat yang mendesak seperti mayat itu sebelum ini telah dikafankan tetapi tidak dimandikan. Maka pada keadaan ini wajib untuk membongkar kubur dan melaksanakan perkara-perkara yang wajib yang tidak dilaksanakan sebelum mayat itu dikebumikan dahulu. Kemudian Sa'id bin Aishan Al-Hadrami turut menyatakan dalam Bushra Al-Karim Bisyarah Masail Al-Ta'lim bahawa haram untuk membongkar kubur dengan apa sahaja tujuan sekalipun untuk memindahkan mayat tersebut ke tempat lain sebelum ia ditanam walaupun semasa hidup si mati ini telah berwasiat untuk berbuat demikian. Jadi setelah melihat pandangan-pandangan mazhab Syafi'i yang telah disebutkan tadi, membongkar dan memindahkan kubur ini hanya dilakukan sekiranya terdapat sebab-sebab yang mendesak atau dalam keadaan darurat sahaja. Manakala permohonan ini dilihat tidak menunjukkan sebarang keperluan dan kemudaratan yang mendesak kepada pemohon, yang mana pemohon ingin membina bangunan yang kekal di atas tapak perkuburan lama tersebut. Oleh itu, saya berpendapat bahawa pengalihan kubur ini tidak sepatutnya diteruskan kerana ianya seolah-olah mencemarkan maruah mayat tersebut dan hak manusia itu sendiri. Itu sahaja daripada saya, Datuk. Terima kasih. Maaf mencelah. Daripada apa yang saya dapati dalam kitab yang sama, kitab Mughni Al-Muhtaj karangan Khatib Al-Syarbini juga berpendapat wajib membongkar kubur sekiranya mayat itu dikebumikan pada tanah atau dengan pakaian yang dirampas. Sekalipun mayat itu telah berubah fizikal dan mencemarkan maruah jenazah. Ini kerana ingin mengembalikan harta rampasan tersebut kepada tuannya. Di samping itu, wajib juga membongkarkan kubur sekiranya mayat yang ditanam tidak menghadap ke arah kiblat. Selagi mana bentuk fizikalnya masih tidak berubah. Jika bentuk fizikalnya dah berubah, maka hukum adalah haram. Oleh itu, apa yang saya lihat dari pandangan ini, jika terdapat kemaslahatan yang disebut di atas, hukum menggali semula kubur boleh berpindah, boleh berubah kepada wajib. Begitu jugalah isu yang kita sedang bincangkan ini. Itu saja dari saya. Wallahu a'lam. Saya ingin mengutarakan hujah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Berdasarkan kitab Fathul Al-Bari Syarah Sahih Bukhari yang merupakan karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Bukhari telah membuat satu bab yang khusus berkenaan adakah harus dikeluarkan mayat dari kubur dan lian lahatnya kerana sesuatu sebab. Terdapat dua hadis daripada Jabir yang menunjukkan harus mengeluarkan mayat daripada kubur. Hadis pertama menunjukkan bahawa harus membongkar kubur jika terdapat maslahat dengan bertambahnya barakah bagi mayat tersebut. Dan hadis yang kedua daripada Jabir terdapat dilalah yang bagi keharusan mengeluarkan mayat jika ada urusan yang berkaitan dengan orang yang masih hidup. Ini kerana tidak ada kemudaratan ke atas mayat tersebut jika mayat tersebut ditanam bersama dengan mayat yang lain. Dan jika kubur itu tidak dibongkar disebabkan ada keperluan, ia akan mengganggu urusan orang yang masih hidup jika pengalihan kubur ditangguhkan.
jelaslah pendapat yang mengharuskan pemindahan dan pengalihan kubur ini adalah dengan beberapa sebab yang beberapa syarat yang telah ditetapkan, iaitu pertama daripada kitab majmu', kubur itu haruslah yang telah diperiksa oleh orang yang pakar dan didapati mayat tersebut sudah menjadi tanah dan tiada lagi kesan mayat sama ada tulang dan sebagainya. Harus juga mengalihkan kubur jika kubur tersebut bersambung atau berhampiran dengan tempat laluan air yang membasahkannya. Syarat yang kedua, daripada kitab Mughni Muhtaj, jika terjatuh ke dalam kubur itu suatu harta sekalipun sedikit seperti cincin, kubur itu boleh dibongkar. Dan syarat yang ketiga daripada kitab Bushra Al-Karim, jika telah menjadi adat kebiasaan di suatu tempat itu untuk memindahkan mayat ke tempat lain untuk ditanam, ia dibolehkan selagi mana ia tidak memudaratkan. Oleh itu saya bersetuju jika permohonan ini diluruskan dan saya juga merasa relevan untuk dipindahkan kubur lama tersebut ke tempat tanah perkuburan yang baru selagi mana pemindahan kubur lama tersebut tidak memberi kemudaratan ke atas mayat. Itu saja hujah dari saya, wallahu alam. Baiklah. Dapat dilihat dalam mazhab Syafi'i sendiri ada perbezaan pendapat, ada kata haram, ada yang wajib, ada yang harus bersyarat berkenaan isu pengalihan mayat dari kubur. Saya percaya kes ini bukan sahaja berlaku di negeri kita. Mungkin boleh kemukakan fatwa-fatwa di negeri lain jika ada berkaitan dengan isu ni. Silakan. Terima kasih Datuk Mufti. Antara dapatan yang saya dapat adalah fatwa yang diputuskan oleh Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan yang bersidang pada 9 April 2012 yang telah mengeluarkan keputusan diharuskan memindah kubur yang terdapat dalam kawasan penjara Pudu kerana kawasan tersebut adalah bekas penjara, bukannya tanah yang diwakafkan untuk kubur. Selain itu, keputusan yang dikeluarkan oleh Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Kedah yang bersidang pada tahun 1967 juga dapat dilihat untuk memberi manfaat kepada rakyat yang tinggal khususnya di negeri Kedah. Mesyuarat telah memutuskan bahawa diharuskan bagi pihak kerajaan memindah mayat ke tempat yang baru kerana ingin membangunkan empang amris. Namun terdapat juga fatwa yang diputuskan oleh Mesyuarat Jawatankuasa Negeri Pulau Pinang yang bersidang pada 11 September 2004 bahawa masyarakat telah tidak bersetuju dengan permohonan memindah dan menempatkan 7 buah perkuburan Islam karya Sungai Nibong besar kerana tapak tersebut adalah memang diwakafkan untuk tanah perkuburan. Oleh itu, 2 fatwa yang dinyatakan di atas mengharuskan menggali semula dan dipindahkan ke kubur lain atas dasar maslahat umat Islam. Namun yang mengharamkan di sini adalah kerana status tanah tersebut adalah bukan berstatus tanah wakaf. Ini juga sama apa yang sedang kita bincangkan. Pemohon ingin memindahkan kubur lama yang terdapat dalam kawasan rumah beliau. Kerana tanah tersebut beliau ingin membangunkan bangunan untuk menjalankan perniagaan. Itu saja Datuk. Terima kasih. Baiklah. Setiausaha ada apa-apa ingin kata? Terima kasih Datuk dan juga terima kasih Dr. Syahid. Saya nak mohon pandangan daripada Dr. Zubaidah berkenaan kaedah fiqh tentang pengalihan kubur ini. Boleh ke? Okay, baik, terima kasih. Okey, pandangan saya berkenaan isu ni, ianya sebenarnya berkait rapat dengan kaedah fiqh iaitu kaedah fiqh yang melibatkan konsep darar. Okey, darar ni yang seringkali kita fahami adalah sebagai satu perkara yang tidak mendatangkan sebarang manfaat kepada individu ataupun sesuatu perkara yang boleh membawa kepada kerosakan ataupun kemudaratan. Okey, di antara kaedah yang merangkumi kaedah fiqh ini ialah yang pertama ad-dararu yuzal. Okey, maksudnya kemudaratan itu hendaklah kita hilangkan. Okey, berdasarkan kaedah fiqh tersebut, ianya menerangkan bahawa setiap sesuatu perkara yang boleh mendatangkan bahaya, mudarat dan juga kesusahan seperti perkara yang boleh mencemarkan maruah seseorang, maka ianya perlulah dihilangkan. Okey, yang kedua, kaedah fiqh yang berkaitan ialah ad-dararu yudfa'u biqadril imkan. Okey, maksudnya mudarat itu ditolak dengan kadar yang mungkin. Okey. Hal yang demikian bermaksud segala usaha yang bersungguh-sungguh dan bertukus lumus dalam menghilangkan sesuatu kemudaratan ataupun kita mencegahnya sememangnya disarankan sendiri oleh dari sudut syarak lah. Okey, yang ketiga,
ad-dararu la yuzal bil darar. Okey, maksudnya setiap sesuatu yang mudarat itu tidak bolehlah kita hilangkan dengan perkara mudarat yang lain. Okey, sama ada mudarat tersebut tu yang sama tingkatannya ataupun mudarat yang lebih besar daripadanya. Okey, keseluruhan kaedah fiqh tersebut menyarankanlah agar setiap sesuatu perkara yang boleh membawa kemudaratan mestilah kita cegah mengikut kemampuan diri masing-masing. Okey, jika dilihat dalam sudut isu penggalian dan pemindahan kubur lama ni, sememangnya mempunyai okey, aspek yang dapat kita perhatikan ialah sekiranya kubur lama tersebut tidak diurus dan dikenal pasti kedudukan asalnya, ianya akan menimbulkan kecacatan pada sekitar kawasan tanah perkuburan dan kehormatan jenazah umat Islam turut akan tercemar. Okey, hal ini disebabkan kerana kedudukan kubur yang sebenar tak berselarakan dan tidak terurus. Okey, oleh itu langkah yang boleh diambil lah bagi menolak kecacatan tersebut. Okey, misalnya usaha yang boleh dilakukan adalah seperti meletakkan pagar di sekeliling tanah perkuburan lama untuk menjaga kehormatan jenazah di sekitarnya lah, ataupun boleh dipindahkan ke tanah perkuburan baru sekiranya berkeperluan. Itu saja pandangan dari saya. Baiklah, terima kasih atas pandangan Dr. tadi. Jadi pandangan juga daripada fatwa negeri lain, Dr. Syahid, seperti kita lihat adalah fatwa negeri lain yang membenarkan, ada yang tidak membenarkan atas ilah yang menghalang fatwa tersebut untuk diharuskan, seperti isu wakaf sebentar tadilah. Jadi berdasarkan fatwa dan hujah-hujah yang telah dikemukakan sebentar tadi, ada lagi sebarang penambahbaikan? Mohon izin saya bersama Datuk Mufti untuk saya tambah sedikit dalil daripada saya dapatlah daripada hadis berkaitan tentang keharusan penggalian semula kubur atas maslahat tertentu, yang ini hadis diriwayatkan oleh Jabir. An Jabir radhiyallahu anhu qala dufina ma'a abi rajulin falam taqib nafsi hatta akhrajtuhu faj'altuhu fi qabrin ala hidatin. Yang mana maksudnya dikebumikan bapaku bersama seorang lelaki, lantas hatiku tidak merasa tenang sehinggalah aku keluarkannya daripada kuburnya dan aku kebumikan semula secara berasingan. Dan ini merupakan hadis riwayat Bukhari yang ke 1352. Dan kalau kita tengok hadis di atas ini, dalil yang menunjukkan tentang keharusan untuk mengeluarkan kembali mayat yang telah dikebumikan atas maslahat tertentu. Dan walaupun hadis ini sebenarnya terhenti kepada Jabir yang merupakan sahabat Nabi, tapi perkara ini berlaku selepas Abdullah bin Ubay syahid dalam peperangan Uhud, dan pada ketika itu Nabi masih lagi hidup. Dan kalau kita kata perbuatan menggali semula kubur kerana terdapat kemaslahatan tertentu itu dilarang, sudah tentu perbuatan tersebut akan dilarang dan dicegah oleh Nabi SAW pada masa itu. Jadi saya ada sedikit mungkin sedikit tidak bersetuju dengan pandangan Profesor Dr. Faiz tadi yang mengatakan bahawa pemohon hanya ingin membina bangunan kekal di situ. Tapi bila melihat kepada masalah-masalah seperti kubur yang tidak jelas kedudukan dan tiada tanda seperti batu nisan yang tetap untuk menentukan di mana sebenarnya kubur itu, bagi saya itu juga menjadi kemudaratan akan berterusan kalau tidak penggalian dan penggalian tanah kubur itu tidak dilakukan. Oleh itu saya rasa kita perlu untuk menggali dan penggalian tanah kubur itu diharuskan bagi memindahkan ke kawasan tanah kubur yang lebih terjaga. Itu sahaja. Baiklah, syukran jazilan Dr. Isra. Berdasarkan perbincangan ahli panel semua mengambil kira dari Quran dan hadis, wal mazhab Syafi'i dan fuqaha lain, siri perbincangan kaedah fiqh serta pandangan fatwa semasa negeri di Malaysia. Oleh kerana itu, saya rasa elok saya minta pandangan peribadi ahli jawatankuasa fatwa pula. Silakan. Baiklah Datuk. Okey, berdasarkan pandangan saya rasa pengalihan kubur ni tidak patut kita lakukan. Sebab berdasarkan keterangan pemohon tadi, saya lihat tak ada masyarakat yang berat pun perlu kita raikan, sebabnya pemohon masih ada pilihan yang lain, iaitu dengan cara bina bangunan di atas tanah yang lain. Selain itu, berdasarkan hujah yang telah diterangkan sebentar tadi, majoriti yang membenarkan untuk mengubah kubur ataupun menggali kubur tu boleh, tapi dengan syarat. Syarat dia dengan masyarakat yang berat. Jadi dekat sini saya tengok tujuan utama permohonan ini sangatlah tidak konkret, sebab dia punya tujuan semata-mata untuk membina bangunan. Wallahualam.
Mohon maaf, izinkan saya menambah hujah saya berkenaan dengan isu ni. Okey, ya betul. Jikalau diikutkan, memang tiada masyarakat yang berat yang perlu diraikan oleh pemohon. Okey, namun sekiranya kalau dilihat dari sudut kaedah fiqh iaitu darul mafasid aula min jalbil masalih. Okey, maksudnya menolak kerosakan itu lebih utama daripada mengambil manfaat darinya. Okey, kalau dilihat sendiri, setiap hukum yang ditetapkan Islam tu adalah demi menjaga kemaslahatan kehidupan manusia. Okey, masalah tu membawa maksud setiap kebaikan dan juga manfaat ke atas manusia lah. Okey, antara bentuk maslahah daripada hukum Islam adalah menjaga nyawa, menjaga agama, akal fikiran, maruah dan juga harta benda. Okey, pengaplikasian kaedah ni adalah bertepatan dengan isu pemindahan kubur lama ni. Okey, sememangnya pengalihan semula kubur lama untuk ditempatkan di tempat yang baru dapat meraih maslahah kepada seluruh aspek. Okey, misalnya dapat menjaga kehormatan dan juga maruah jenazah, selain dapat memberi peluang lah kepada pemilik itu sendiri dalam mengusahakan tanah tersebut daripada terbiar. Okey, namun aspek kemudaratan di sebalik maslahah yang dapat dinikmati oleh seseorang individu tu adalah perlu kita beri lebih keutamaan. Okey, jadi kesimpulannya yang saya boleh katakan di sini, kita melihat dari sudut kemudaratan tu lebih utama daripada maslahah yang berlaku. Okey, jadi pada pandangan saya pemindahan kubur ni hukumnya adalah dibolehkan sebab apa kita tak nak kubur lama tersebut terus terbiar tanpa diketahui kedudukan asalnya lah, selain bagi mengelakkan kecacatan bagi jenazah orang Islam tersebut. Itu saja. Okey, baiklah. Jika dilihat pada awal ni tadi, saya tidak bersetuju dengan kebenaran untuk memindahkan kubur ini kerana perbuatan itu akan mencemarkan kehormatan mayat tersebut. Jadi selepas mendengar hujah-hujah daripada panel-panel ahli jawatan kuasa fatwa, saya dapati terdapat satu kaedah fiqh yang menyatakan la haram ma'ad darurah wala karahah ma'al hajah. Tiada haram bersama dengan darurat dan tiada makruh bila bersama dengan hajat. Jadi berdasarkan kaedah fiqh tersebut, dapat kita lihat apabila ada sebarang hajat dan keperluan yang mendesak, maka ianya dibolehkan kerana masalah yang lebih besar perlu diutamakan, iaitu menjaga kehormatan dan kesucian mayat tersebut. Melihat kepada permohonan peralihan kubur ini, terdapat beberapa perkara yang dilihat sebagai sebab peralihan kubur itu perlu dilakukan bagi memastikan kehormatan dan keselamatan kubur tersebut tetap dijaga. Antaranya ialah yang pertama, penanda kubur atau batu nisan yang telah tercabut daripada kedudukan asal kubur-kubur tersebut. Yang kedua, kawasan tanah kubur yang berselerakkan dan tidak terurus. Dan yang ketiga, pemantauan tidak dilakukan terhadap kawasan tanah perkuburan tersebut. Jadi, berdasarkan sebab-sebab yang dinyatakan, saya bersetuju untuk meneruskan permohonan ini dan sekiranya diluluskan, ia mestilah dilaksanakan dengan mengikut garis panduan dan tata cara yang ketat bagi melaksanakan kerja-kerja pemindahan kubur. Itu sahaja daripada saya. Wallahu a'lam. Baiklah, pada pendapat saya tetap dengan hujah saya bahawa harus pengalihan kubur-kubur lama ke tanah perkuburan yang baru kerana ada keperluan yang berkaitan dengan orang yang masih hidup di mana pemohon bercadang untuk membina bangunan kekal di atas tanah tersebut untuk menjalankan perniagaan dan ia akan mengganggu urusan pemohon jika pengalihan kubur-kubur lama tersebut ditangguhkan. Selain itu, tanah tersebut juga merupakan tanah milik persendirian dan pemilik tanah tersebut mempunyai hak sepenuhnya ke atas tanah tersebut. Itu saja pandangan daripada saya. Wallahu a'lam. Untuk saya rasa macam yang jawatan kuasa juga majoritinya bersetuju untuk memindahkan tanah kubur ini bagi menjaga kemaslahatan dan juga bagi mengurangkan kemudaratan yang akan berlaku secara berterusan. Wallahu a'lam. Dari pandangan saya, hujah dari fatwa-fatwa yang saya sebutkan tadi, saya bersetuju dengan etika lain yang menyatakan menggali semula kubur diharuskan kerana terdapat kemaslahatan yang penting kepada pemohon. Jika kita tengok dari fatwa yang tidak membenarkan, boleh dikatakan isu tersebut kerana tanah tersebut adalah tanah bukan berstatus wakaf. Oleh itu, tanah pemohon adalah tanah persendirian, jadi tiada masalah untuk mengharuskan penggalian semula. Itu saja dari saya. Wallahualam. Baiklah. Setelah menimbang-tara munakasyah para asatizah, profesor dan doktor sebentar tadi, secara jamaiyahnya saya melihat hampir semua setuju mengharuskan dalam isu pengalihan kubur lama ini.
Walaupun pada awalnya perbincangan terdapat pandangan yang mengatakan haram, namun akhirnya dapat mengubah juga keputusan ahli panel. Pada akhirnya saya mendapati signifikannya isu pengalihan kubur ni adalah pertama, keperluan mendahulukan masalah yang besar daripada masalah yang kecil, dan mendahulukan masalah orang yang hidup lebih utama daripada masalah orang yang mati. Di sini berlaku pertembungan antara dua masalah, antara orang mati dengan masalah orang hidup. Benar, jika isu pengalihan tanah ini tidak diluluskan, ia akan memberi kesan kepada pemohon untuk membangunkan bangunan kekal dan dimanfaatkan pada tapak tersebut. Jadi memandangkan ia adalah tanah milik persendirian, beliau berhak untuk menggunakannya. Hak orang yang masih hidup dalam konteks perbincangan ini akan tercapai dengan memberikan keutamaan kepada orang hidup itu lebih daripada orang yang mati. Wujudnya pertemuan ini dua kepentingan yang sama, maka terpaksa dilanggar hak orang yang sudah meninggal. Artinya bangunan boleh didirikan dengan mengenepikan hak kubur. Jadi kaedah fiqh dalam kitab Al-Ashbah wa Nazair dibawakan kaedah fiqh yang kelima juga mengatakan al-hajah tanzilu manzilatud darurah ammah kanat au khassah. Hajat atau keperluan ditempatkan pada kedudukan darurat, sama ada keperluan itu umum atau khusus. Manakala kaedah fiqh yang lain juga mengatakan al-hukmu yattabi'ul maslahah ar-rajihah. Satu hukum mengikut kemaslahatan yang rajih, yang kuat. Dan wa ma harama saddul lizzari'ah ubihu lil maslahah ar-rajihah. Apa yang diharamkan kerana menutup suatu jalan keburukan adalah diharuskan kerana terdapat masalah yang lebih kuat. Oleh kerana itu, kubur lama yang berada di kawasan ini, hak kubur ini boleh dilanggar dengan persetujuan waris, seterusnya memindahkan ke kuburan awam. Adanya masalah yang dia lebih kuat ini diperlukan oleh orang yang masih hidup. Tuntasnya juga ini akan mengelakkan mudarat tanah tersebut daripada tidak dapat dimakmurkan. Saya rasa kita semua sudah mencapai kata persepakatan antara kita semua, ya? Betul Ustazah? Doktor? Ya. Baiklah. Ustazah Farhana, ada apa lagi perkara yang boleh dibangkitkan? Baik, saya menghormati dan menghormati pendapat dan juga keputusan daripada semua LJK Fatwa. Tapi sebelum tu boleh tak saya nak tahu apakah garis panduan ataupun tata cara yang ketat ataupun penting untuk mengalihkan kubur ni? Boleh ke sesiapa boleh bagi tahu saya berkenaan ini? Antara garis panduan yang penting yang dapat saya lihat adalah memantau pemantauan yang ketat daripada pejabat hak ehwal agama daerah sepanjang proses pengalihan tanah kubur tersebut sehingga selesai, dan memastikan juga memindah kubur-kubur lain yang dikenal pasti semasa proses pengalihan tersebut. Dua garis panduan ini bagi memastikan kerja-kerja pengalihan kubur dapat dilaksanakan dengan baik. Itu saja, Datuk. Maaf Datuk, saya ingin menambah sedikit. Pada pendapat saya, kita juga perlu mengenal pasti tapak kuburan terdekat untuk dialihkan kubur-kubur lama tersebut. Selain itu, batu-batu nisan yang ditemui juga perlu dialihkan ke kubur berdekatan mengikut kedudukan jenazah, kedudukan asal jenazah. Dan jika barang berharga seperti barang kemas ditemui semasa proses pengalihan kubur-kubur tersebut, maka barang tersebut bolehlah diserahkan kepada waris si mati. Itu saja pandangan daripada saya. Terima kasih. Saya nak tambah sedikit, mungkin saranan agar pengurusan pemindahan ini dilakukan secara tertib, kan, seperti kita mulakan dengan doa selamat ataupun solat hajat sebelum proses pengalihan tanah kubur itu dijalankan, dan perlu memastikan agar tidak memudaratkan mayat dan juga kepada alam sekitar juga. Wallahu a'lam. Baiklah. Terima kasih atas pandangan garis panduan sebentar tadi. Pandangan ini sangat diperlukan supaya pengalihan kubur ini boleh dilaksanakan secara lebih cermat. Baiklah, saya serahkan kepada Ustazah Farhana. Okey. Sebentar lagi keputusan mengenai isu ini akan disebut oleh Sahibul Samahah dan silakan Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Berdasarkan muzakarah kita pada pagi ini jelas membincangkan bermula dengan permasalahan yang timbul oleh pemohon untuk memindahkan kubur baru, memindahkan kepada kubur yang baru atas alasan masalah ingin membina bangunan kekal untuk dimakmurkan. Setelah bermuzakarah dan dibahas dengan penuh penelitian mengambil kira pandangan qaul mazhab Syafi'i dan dalil-dalil berkaitan dengan ini, Ahli Jawatankuasa Fatwa Negeri Kelabu yang bersidang bertarikh 10 Februari 2021 bersamaan 28 Jamadil Akhir
1442 Hijrah telah membuat keputusan bahawa dibenarkan dalam Islam untuk memindahkan kubur-kubur lama di atas tanah lot 269 GM 1317 Kampung Hiliran, Mukim Losong, daerah Kuala Terengganu. Hukum asal peralihan atau pemindahan tanah kubur ini tidak dibenarkan tanpa sebarang keperluan yang mendesak. Hal ini diputuskan oleh kebanyakan para ulama dalam kaul muktamad mazhab Syafi'i. Namun seperti yang dijelaskan bahawa hukum tersebut boleh membawa kepada harus sekiranya ada keterpaksaan yang berlaku. Melihat kepada permohonan peralihan tanah kubur, terdapat beberapa sebab pengalihan tanah kubur perlu diharuskan, iaitu menjaga maslahah yang lebih kuat dan diperlukan oleh orang yang masih hidup. Bagi memastikan keselamatan dan kehormatan tanah kubur untuk tetap berada dalam keadaan yang terjaga, perlunya garis panduan pengalihan kubur seperti yang telah dijelaskan oleh panel pakar serta pemantauan ketat oleh pihak berkuasa Jabat Agama Islam Daerah. Wallahu ta'ala a'lam. Alhamdulillah. Baik, terima kasih semua atas pandangan-pandangan yang diberikan. Jazakumullah khairan katsira kepada para asatizah, profesor, doktor dan ahli jawatankuasa fatwa yang hadir kerana memberikan kerjasama atas pemutusan fatwa hukum kali ini. Oleh itu, jangan lupa ya, Ustazah Farhana boleh sediakan secepat mungkin memo atau surat rasmi kepada pejabat agama untuk maklumkan pemohon berkenaan keputusan muzakarah kita pada pagi ini. Dan pihak pejabat agama juga boleh terus merancang proses pemindahan tersebut dengan permintaan pemohon. Boleh ya Ustazah? Boleh. Baiklah, insyaAllah sama-samalah kita bertawakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga fatwa ini tidak berlaku sebarang percanggahan atau perselisihan. Seterusnya, keputusan fatwa ini diberkati demi maslahah ummah. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul As. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih.